Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Azira Awan dalam Buletin Pahang Sabtu 2 April 2022. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang JPNP merancang untuk menubuhkan projek ladang hutan bertujuan mengurangkan aktiviti pembalakan di hutan asli dalam jangka masa panjang. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warosdiwan Ismail berkata, usaha ini juga digariskan dalam Dasar Perhutanan Negara 1978 dan Dasar Perhutanan Malaysia 2021. Beliau berharap pada masa hadapan kadar kebergantungan kepada hutan asli ini akan sentiasa berkurangan setelah semua kawasan kelulusan ladang hutan ini siap ditanam sepenuhnya. Jelasnya, ia sekaligus akan menggalakkan perkembangan industri perkayuan di negeri ini dengan jaminan sumber bahan mentah yang mencukupi dan konsisten dari ladang hutan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Semambu Yang Berhormat Encik Lee Chien Chung yang meminta nilai komersial daripada projek ladang hutan di Pahang dibentangkan pada penggulungan sempena mesyuarat pertama penggal kelima Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang, Kuantan. Beliau turut menegaskan bahawa penubuhan ladang hutan di dalam hutan simpan kekal adalah di kawasan hutan pengeluaran yang terusut, degraded sahaja dan tidak melibatkan hutan pelindungan seperti hutan tadahan air. Katanya, tambahan daripada itu, kelulusan laporan EIA diperlukan sebelum sesuatu projek ladang hutan dimulakan dan laporan Environment Management Plan EMP perlu disediakan semasa operasi penubuhan ladang hutan sebagai langkah mitigasi kesan penubuhan kepada alam sekitar. Di samping itu juga zon penampan sungai tetap dikekalkan di dalam kawasan kelulusan penubuhan ladang hutan. Beliau berkata, spesies pokok yang ditanam di ladang hutan adalah jenis cepat tumbuh dan mempunyai kadar yang bersesuaian ditanam untuk penanaman semula hutan yang mempunyai nilai komersial tinggi seperti getah, timber latex clone TLC, albizia dan kelempayan. Sebanyak 48 notis Seksyen 32B Akta Makanan 1983 telah dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP pada operasi penguatkuasaan pelabelan yang telah dijalankan di seluruh negeri selama 2 hari bermula 30 hingga 31 Mac baru-baru ini. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Noor Azimi Yunus berkata, notis tersebut telah dikeluarkan dengan nilai yang ditawarkan berjumlah RM152,000 manakala sebanyak 1,374 produk makanan telah disita dan dilak dengan nilai sitaan dan lak sebanyak RM10,084.82. Menurutnya, antara kesalahan yang telah dikenal pasti adalah makanan yang dijual tidak mempunyai label seperti yang diperuntukkan di bawah Peraturan 9 Peraturan Makanan 1985. Tambahnya, terdapat juga label yang tidak mempunyai nama sebutan sebenar produk makanan seperti peruntukan yang diperuntukkan di bawah Peraturan 11 Peraturan Makanan 1985. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media Operasi Penguatkuasaan Pelabelan Negeri Pahang 2022. Pada operasi yang melibatkan seramai 91 anggota penguatkuasa JKNP itu, telah memeriksa sebanyak 118 premis termasuklah pasar raya, kedai runcit, pasar raya mini dan lain-lain premis makanan. Operasi penguatkuasaan pelabelan ini akan dijalankan berterusan sepanjang tahun bagi mengenal pasti dan mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pihak yang gagal mematuhi kehendak-kehendak pelabelan yang telah diperuntukkan. Dalam pada itu, beliau berkata, terdapat juga produk makanan yang diimport dan dijual di pasaran tempatan tetapi menggunakan bahasa asing, manakala produk tempatan yang menggunakan label dalam bahasa Inggeris yang mana melanggar peruntukan di bawah Peraturan 10 Peraturan Makanan 1985. JKNP turut mengingatkan pembuat, pengimport, pengedar dan penjual agar mematuhi kehendak pelabelan di bawah Peraturan Makanan 1985 dan Akta Makanan 1983 supaya makanan yang dijual dapat difahami dan tidak mengelirukan pengguna. Mana-mana pembuat, pengimport, pengedar dan penjual yang tidak mematuhi Sub Peraturan -1 Peraturan Makanan 1985
Jika disabitkan kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Beliau juga meminta pengguna supaya lebih bijak memilih makanan yang dijual dengan label lengkap bagi memastikan ianya selamat untuk dimakan. Kes jangkitan COVID-19 di Pahang mencatatkan penurunan sebanyak 33% berbanding minggu sebelumnya dengan 5,595 kes dilaporkan pada Minggu Epidemiologi ME 12/2022. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, secara keseluruhannya bilangan kes yang dilaporkan di negeri ini menunjukkan penurunan dengan purata 799 kes sehari pada ME 12/2022. Menurutnya, daripada jumlah 5,595 kes positif itu, hanya 82 kes, 1.5%, merupakan pesakit dengan kategori 3, 4 atau 5. Manakala kes aktif dalam rawatan pula adalah sebanyak 8,169 kes, 4.9%, dengan 277 kes, 3.4%, sedang menerima rawatan di hospital, pusat kuarantin serta rawatan COVID-19 PKRC, manakala selebihnya 7,892 kes, 96.6% berada dalam pengawasan di rumah oleh pasukan CAC. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media semalam. Katanya, kadar kebolehjangkitan di Pahang pula, RT pada 30 Mac 2022 adalah 0.79 yang mana lebih rendah berbanding RT Malaysia iaitu 0.88. Yang Hormat Datuk Dr. Nur Azimi berkata, sehingga 31 Mac 2022, jumlah kematian akibat COVID-19 yang dicatatkan adalah sebanyak 1,021 kes iaitu 0.6% daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Pahang. Dalam pada itu, beliau berkata, program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi dos penggalak dan vaksin kanak-kanak negeri Pahang seramai 604,829 penduduk di seluruh negeri telah menerima dos penggalak VDP iaitu pada kadar 57.3%. Manakala bagi PICK kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun pula, seramai 52,449 orang telah menerima suntikan vaksinasi COVID-19 iaitu pada kadar 26.2%. Jelasnya lagi, fasa peralihan endemik yang telah bermula di seluruh negara merupakan exit strategi bagi membolehkan masyarakat kembali kepada kehidupan hampir normal. Justeru, orang ramai perlu mengetahui peranan komuniti dengan mengamalkan langkah-langkah kebersihan dan kesihatan. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Pada kesempatan ini, kami di Unit Komunikasi dan Media Pahang ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua umat Islam. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan yang baik agar dapat menyempurnakan ibadah dengan lebih sempurna berbanding tahun-tahun sebelumnya. Ramadan Karim.